saya berkaitan dengan topik itu malam ni tu adakah kita boleh cakap PAS ni sebuah parasit dalam landscape politik negara kita ni? Ya. Kita lihat mereka ni kerap menunggang parti lain untuk meneruskan survival parti mereka ni. Saya nampak daripada dulu lagi, kita lihat PAS bersama dengan DAP, kemudian dia bersama dengan PKR, dia tinggalkan dua kawan ni, kemudian dia bersama dengan Semangat 46 pun, dia tinggalkan kawan ni. Bila dia bersama dengan UMNO pun, sekerat jalan, dia tinggalkan UMNO, dia bersama dengan Bersatu. Hari ni tengok Bersatu dah macam biawak hidup tuan-tuan sudah menjadi bebanan kepada mereka. Nampak gayanya mereka sudah mula nak mencari jalan keluar meninggalkan Bersatu pula. Jadi inilah apa yang terpaksa dilalui oleh mereka-mereka yang berkawan dengan PAS sekarang Kalau nak kira PAS dulu ni banyak juga yang bagus Bila PAS zaman Tuan Guru Ni Aziz banyak berpegang pada Islam, tak jadi macam sekarang ni Jadi sekarang ni yang menyebabkan mereka banyak berubah, memikir tentang soal dunia, mengatasi soal akhirat, mengatasi soal dakwah ialah kerana ada pula yang invite live daripada negara mana tak tahu Kira decline tu. Decline lah. Okey. Jadi inilah realitinya saudara PAS pada hari ini. Kalau dulu mereka meletakkan dakwah Islamiah sebagai keutamaan, meletakkan perjuangan menegakkan negara Islam sebagai keutamaan, kemudian mereka berubah kepada negara berkebajikan. Kemudian zaman mereka mula nak berjinak dengan UMNO, mereka usahakan apa yang dipanggil sebagai RUU 355. Bila dapat kuasa 3 bulan, bukan setakat RUU 355 dilupakan, hudud dilupakan, segala apa yang mereka perjuangkan selama hari ini dilupakan, malah cabutan istimewa judi dari 8 cabutan berubah menjadi 22 cabutan, ditambah pula Jadi benda-benda macam inilah yang menyebabkan orang akhirnya mula sangsi dengan perjuangan PAS, mula hairan apa sebenarnya yang PAS nak. Kenapa mereka boleh dengan mudah merubah prinsip perjuangan mereka bila mereka dah mula dapat royalti minyak, mereka dah mula dapat jawatan menteri, mereka dah mula dapat jawatan duta besar ke Timur Tengah. Akhirnya satu demi satu berubah. Itu sebabnya saya merasakan bahawa saya rasa rakyat Malaysia tak perlu terkejut kalau selepas ini mereka akan tinggalkan Bersatu pula. Tak ada apa yang mustahil. Okey, silakan. Okey tu. Saya melihat untuk landscape politik PAS ni, kebanyakan gabungan yang PAS ada, mereka ni akan duduk di belakang. Mereka tidak menjadi sebagai pemimpin, seperti contoh di dalam Pakatan Rakyat dan sebagainya yang kita nampak. PAS ni duduk di belakang tu. Adakah ini orang kata dia orang punya itu politik? Dulu memang PAS ni duduk di belakang. Bila dia bersama UMNO pun dia duduk belakang UMNO, bila dia bersama Bersatu pun dia duduk belakang Bersatu. Tapi hari ini mereka sudah merasa nikmat mendapat kuasa. Hari ini mereka dah merasa nikmat disebabkan fitnah-fitnah yang dilemparkan terhadap Barisan Nasional. Akhirnya mereka dapat merasa nikmat meraih sebahagian besar daripada pengundi-pengundi UMNO dulu. Mereka sudah menjadi antara parti politik Melayu yang mendapat kerusi terbanyak. So hari ini mereka dah nafsu pun dah makin besar. Mereka dah mula nak meletakkan Dr. Syamsuri di kerusi timbalan Perdana Menteri. Dan jangan terkejut kalau lepas ini mereka mula menuntut jawatan Perdana Menteri. Tidak ada apa yang mustahil. Dan bagi saya sebagai sebuah parti politik, tak salah. Tak salah untuk PAS mempunyai cita-cita yang tinggi begitu. Tak ada masalah.
Tapi tu, saya tidak melihat Ya. sosok-sosok atau tokoh daripada PAS ni yang boleh dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Jika mereka Kita ada Dr. Samsuri. di peringkat negeri pun dia dah gagal. Iyalah. Kita menganggap ianya gagal. Tetapi bagi dia berjaya. Kerana pertama sekali, dia tak perlu jaga kawasan Dun Ru Rendang pun. Kan? Dia tetap dipilih. Rakyat masih memilih. Rakyat masih pilih dia. Dia jadi menteri besar, dia buat kerja part time sebagai penjual tanah kerajaan negeri. Dia lobby untuk judi, untuk Vincent Tan. Kan? Dia buat kerja menteri besar pun tak cukup time. Hari ni dia nak jadi ahli parlimen pula. Dan dia boleh cakap, saya takkan turun untuk berkempen. Cuba bayangkan, kalau untuk kempen, benda yang paling penting pun dia tak boleh turun. Lepas ni kalau dia jadi ahli parlimen, adakah dia akan turun menziarah orang di Kemaman? Dan orang Kemaman ataupun orang Terengganu tak peduli. Dia tak peduli menteri besar dia perform ke, tak perform ke, rasuah ke, tak rasuah ke. Orang Terengganu tak peduli sebahagian besar. Sebab apa saya kata begitu? Kerana kita lihat akhirnya keputusan mereka menang semua kursi. Kursi parlimen mereka menang semua, kursi DUN mereka menang semua. Bagi mereka ni, apa yang Samsuri buat kepada kerajaan negeri, kepada rakyat Terengganu, dia tak kisah. Walaupun dia pergi bercuti ke Auckland, sekerat jalan tu orang dah mula meninggal, ramai yang mati kerana banjir. Dia tak kisah. Dia sambung cuti dia sampai cukup 9 hari baru dia balik. Dan dia balik tak ada rasa bersalah, tak ada apa, kan? Seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Dan rakyat mengundi dia balik. Betul. Kan? Semata-mata 3-4 hari sebelum pilihan raya, kita lihat bagaimana duit-duit, dana bakti remajanya dengan air belianya, dengan air pencennya dihulurkan. Rasuah secara besar-besaran berlaku. Akhirnya mereka menang dengan cukup bergaya. Ini amat menyedihkan. Seolah-olah orang di Terengganu ni boleh dengan mudah dibeli dengan duit. Tak semua, tetapi sebahagian besar. Kerana mereka menang semua kursi. Mereka tak ingat jasa Dato' Ahmad Said yang Dato' Ahmad Said lakukan ketika dia menjadi menteri besar. Mereka tak ingat langsung jasa Datuk Seri Razif. Mereka lupa semua tu. So bagi saya ini satu benda yang bagi saya amat menyedihkan lah. Sekarang ni kita letak pula seorang Panglima Angkatan Tentera, bekas Panglima Angkatan Tentera yang mempunyai pengalaman, orang yang baik, orang yang cukup berdedikasi dan orang yang boleh membantu rakyat di Kemaman secara sepenuh masa. Leadership. Tetapi kalau rakyat Kemaman masih lagi nak pilih Samsuri yang mereka tahu tak boleh deliver kerja sebagai ahli parlimen Kemaman, bagaimana mungkin kerja menteri besar pun dia tak boleh laksana, kerja Dun Ru Rendang pun dia tak boleh laksana. Dia ada berapa esko? 4 portfolio dia. Dia tak boleh nak cope up. Macam mana dia nak jadi ahli parlimen yang contohnya lah macam belanjawan hari ni 2 bulan 2 bulan benda tu sidang parlimen berlangsung. So takkan nak tinggalkan jawatan menteri besar nak jadi ahli parlimen. Tetapi percayalah, pasti ada rakyat Terengganu yang tidak boleh berfikir benda ni dan tetap akan undi Samsuri, tetap akan undi PAS. Walaupun PAS adalah sebuah parti yang dah disahkan memberi rasuah pada pilihan raya lepas, baik di Parlimen Kuala Terengganu, begitu juga dengan Parlimen Kemaman. Sepatutnya Undang-Undang Malaysia tidak membenarkan
parti tersebut bertanding. Parti tak boleh bertanding satu penggal. Calon. Calon yang didapati bersalah tu pun hilang kelayakan sebagai ahli parlimen pun patut dia satu penggal tak boleh bertanding. Kan? Beri pengajaran pada mereka supaya jangan melakukan rasuah lagi. Tapi tak tahulah bila mereka ni nak insaf dan bertaubat. Yang pasti Samsuri dia tahu buat. Bukan tahu buat dia tahu buat. Okey, Dok. Okey.